Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul binti Mak Zuno. Pada hari ini saya akan berkongsi mengenai satu kajian kes yang berkaitan dengan seorang remaja perempuan dalam lingkungan 18 tahun cuba membunuh diri dengan mengambil tindakan terjun dari bangunan kondominium rumahnya di Selayang, Selangor. Hal ini berlaku disebabkan oleh cintanya dihalang oleh ibu bapanya. Beliau merasakan bahawa ibu bapanya tidak menyayangi dan memahami beliau, dan beliau berasa sangat kecewa dan mengambil keputusan untuk membunuh diri. Berita ini telah dilaporkan di dalam akhbar Kosmo oleh Aziah binti Muhammad Noh. Saya dan ahli kumpulan yang lain akan mengupas kes ini dengan lebih mendalam menggunakan pendekatan realiti dan REBT. Kekuatan teori realiti adalah memberi ruang kepada klien membuat pilihan yang baik. Hal ini kerana dalam teori ini klien berpeluang untuk membuat keputusan sendiri, membuat pilihan sendiri dalam hidup mereka. Dengan juga bantuan daripada kaunselor sebagai pembimbing dalam membuat keputusan. Oleh itu klien akan lebih rasa bertanggungjawab atas pilihan yang dibuat kerana pilihan yang dibuat adalah merupakan kehendak ataupun keupayaan kemampuan klien itu sendiri. Seterusnya, kekuatan seterusnya adalah teori realiti menyediakan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Seperti umum mengetahui, dalam teori realiti ni ada konsep semik yang berfokus dalam planning. Jadi dari situ klien akan lebih jelas apa yang hendak dilakukannya dalam masa terdekat dan dalam tempoh masa jangka yang panjang. Jadi dengan bantuan semik itu boleh tengok sejauh mana klien tu akan buat keputusan dan bertindak dengan betul dengan bantuan daripada kaunselor itu sendiri. Sejurus kemudian akan membantu klien itu sendiri dalam mengubah tingkah laku mereka yang ke arah yang lebih baik dan efektif. Sebenarnya kelemahan teori realiti adalah klien tidak mampu untuk berubah sekiranya tidak jujur dengan diri sendiri. Memandangkan teori ini memberikan peluang kepada klien dalam membuat pilihan dalam menyelesaikan isu mereka. Jadi klien sendiri perlu jujur dengan sendiri dalam menentukan kekuatan dan kelemahan diri mereka untuk melaksanakan pilihan yang telah dilakukan. Seterusnya adalah kekuatan REBT, iaitu mampu mengubah pemikiran tidak rasional klien kepada pemikiran rasional. Hal ini kerana dalam teknik teori REBT sendiri ada satu teknik dispute yang mana kaunselor adalah berfungsi untuk mencabar pemikiran tidak rasional klien kepada yang lebih rasional, yang mana akan membawa perubahan kepada tingkah laku klien itu sendiri. Kekuatan yang kedua adalah klien boleh guna teknik dalam sesi itu apabila berhadapan isu-isu di kemudian hari. Okey, apabila klien telah menjalani satu sesi dengan kaunselor yang menggunakan pendekatan REBT, klien lebih cenderung sebenarnya untuk mampu menyelesaikan isu mereka sendiri di luar sesi ataupun bila-bila masa saja apabila adanya apa-apa isu lah. Jadi dengan adanya pemikiran yang telah rasional, jadi mereka boleh menyelesaikan masalah mereka dengan sendiri. Alright, kelemahan REBT adalah tidak sesuai untuk digunakan kepada mereka yang sensitif. Okey, teori REBT ini agak sedikit keras kerana boleh membawa kecederaan emosi kepada klien. Terutama sekali sekiranya klien itu tidak bersedia untuk dicabar dan tidak boleh menerima apabila kata-kata mereka, pandangan mereka dicanggah oleh orang lain. Jadi kesan pada itu juga klien itu cenderung untuk menarik diri daripada meneruskan sesi itu, ataupun klien itu cenderung untuk tidak menjadi diri sendiri apabila berhadapan dengan kaunselor. Jadi berdasarkan teori yang dibincangkan, teori REBT lebih sesuai untuk diaplikasikan kerana berdasarkan isu yang telah dikupaskan dengan adanya bantuan daripada kaunselor yang membetulkan pemikiran tidak rasional klien kepada pemikiran rasional yang membawa kepada tingkah laku yang rasional adalah sangat bersesuaian untuk diaplikasikan dalam menangani isu tersebut. Kaunselor boleh menggunakan teknik disputing yang mana sememangnya akan memberikan kesedaran kepada klien. Antara persoalan yang boleh ditanya adalah sejauh mana klien itu sendiri yakin dengan pasangannya akan membahagiakannya dan sebagainya lah. Dan adakah berpatutan bagi gadis itu sendiri untuk membunuh diri kerana cintanya terhalang oleh ibu bapa. Isu yang menggunakan terapi realiti. Okey, untuk picture event klien, cinta klien dihalang oleh ibu bapanya. Bagi quality work untuk klien itu sendiri adalah klien mahukan ibu bapanya merestui hubungan dengan kekasih pilihan hati. Total behavior bagi klien dalam isu ataupun kes ini adalah klien cuba untuk membunuh diri. Okey, bagi 5 basic need dalam diri klien lah untuk survival, apa yang klien perlukan untuk meneruskan kehidupan. Bagi klien, ia memerlukan teman lelaki. Jika tiada teman lelaki, dia rasa dia tak boleh hidup. Okey, untuk love and belonging, keperluan klien untuk rasa diri dia disayangi dan dimiliki. Klien rasa diri dia tidak layak untuk mendapat kasih sayang kerana cintanya terhalang oleh ibu bapanya lah. Dan bagi power pula adalah klien tidak berupaya untuk mendapatkan apa yang ia mahu kerana perkara tersebut amat mustahil untuk dicapai. Dan bagi fun, keperluan bagi kepuasan diri klien, cinta klien ditolak oleh orang yang
dicintai lah. Maksud dia orang yang dia sayangi lah, bukannya kerasi hati dia, tapi family dia sendiri yang menghalang. Dan bagi freedom pula adalah hubungan percintaan klien telah dihalang oleh ibu bapanya sendiri sehingga dia tidak boleh membuat keputusan yang waras lah dan cuba untuk membunuh diri. Okey, bagi virus ini, dan bagi untuk WDEP once, apa yang diinginkan oleh klien adalah klien mahu cintanya diterima dan tidak dihalangi oleh sesiapa termasuk ibu bapanya sendiri. Klien cuba untuk berkomunikasi dengan ibu bapanya dan berbincang mengenai hubungan cinta klien. Dengan melakukan tindakan ini mungkin once klien dapat dicapai. Manakala untuk evaluate sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh klien dapat mencapai apa yang diinginkan, seperti cintanya tidak dihalang agar klien boleh bersama dengan orang yang disayangi. Bagi planning pula, terdapat 5 perancangan yang dibuat melalui pilihan klien sendiri agar matlamat dia dapat dicapai, iaitu simple, attainable, measurable, immediate, involved, dan last sekali adalah control by planner, committed to and consistently done. Okey, simple adalah klien seharusnya tidak memikirkan mengapa cintanya tidak mendapat restu dari ibu bapanya. Attainable adalah kaunselor harus memberi homework kepada klien agar klien dapat melaksanakan tindakan bagi mencapai apa yang diinginkan dan mendapat kesedaran lah. Measurable adalah klien mampu untuk mengenal pasti kekuatan sendiri agar ianya boleh digunakan untuk mengatasi isu yang dihadapi. Immediate involved, klien akan memulakan perancangan yang telah dibuat oleh dirinya dan juga kaunselor. Control by planner, peranan kaunselor untuk melihat perkembangan diri klien. Dan teknik yang digunakan oleh penerangan adalah role play, di mana kaunselor akan cuba untuk memainkan watak sebagai ibu bapa klien dan cuba berkomunikasi dengan diri klien. Teori yang digunakan adalah REBT. Konsep untuk teori REBT adalah A, B, C, D, E dan F. A merujuk kepada event di mana disebabkan cinta klien dengan teman lelakinya telah dihalang oleh ibu bapanya, klien telah mengambil keputusan untuk cuba bunuh diri. B ialah belief system di mana klien percaya bahawa ibu bapanya mementingkan diri sendiri kerana tidak mengutamakan kebahagiaan dalam kehidupannya untuk bersama dengan orang yang dia cintai. Klien juga percaya bahawa ibu bapanya mesti terima hubungannya dengan teman lelakinya itu. Klien juga percaya bahawa klien tidak boleh hidup tanpa di sisi atau tanpa teman lelakinya dalam kehidupannya. C merujuk kepada consequences di mana disebabkan perkara itu, klien berasa sedih, tidak puas hati, marah dan juga kecewa dengan tindakan ibu bapanya. D ialah dispute di mana peranan kaunselor akan dispute klien untuk mengubah pemikirannya yang tidak rasional kepada pemikiran yang rasional. Contoh dispute kaunselor kepada klien adalah, adakah awak pasti atau jamin bahawa teman lelaki awak tu boleh membahagiakan awak? Adakah awak pasti bahawa dia pun mencintai awak sebagaimana awak mencintai dia? Adakah awak rasa keputusan terburu-buru iaitu untuk cuba bunuh diri ni dapat selesaikan masalah awak tu? Teknik yang digunakan oleh kaunselor adalah changing one language, di mana kaunselor akan cuba tukarkan language klien kepada positif. Contoh dialog adalah klien mengatakan bahawa saya tidak boleh hidup tanpa dia. Kemudian kaunselor akan membantu dan cuba tukarkan language klien kepada saya boleh hidup tanpa dia sebab saya masih ada ibu bapa saya yang masih sayangkan saya. Kemudian klien akan mengulang perkataan itu pada dirinya. Kemudian kaunselor juga telah memberi homework kepada klien untuk lihat perubahan yang akan berlaku kepadanya untuk sesi akan datang, di mana homework ini terdiri daripada berbentuk jadual di mana terdiri daripada plan A, B dan C. Plan A adalah yang klien akan buat adalah klien akan cuba berbincang sebaik mungkin tentang perkara berkenaan dengan ibu bapanya. Dan jika plan A tidak menjadi, klien akan pergi kepada plan B di mana jika masih tidak dipersetujui oleh ibu bapanya, klien perlu memberitahu tentang perkara tersebut kepada teman lelakinya. Untuk plan C pula, apabila klien telah memberitahu kepada teman lelakinya, klien akan elakkan diri daripada terus berhubung dengan teman lelakinya seperti blog IG, WhatsApp atau delete gambar berkaitan dengan teman lelaki. Untuk intervensi realiti terdapat 4 proses sesi kaunseling yang dijalankan, iaitu pada sesi yang pertama, kaunselor akan membina hubungan terlebih dahulu dengan klien untuk mendapat kepercayaan dan keselesaan dalam sesi. Kemudian kaunselor akan meneraka latar belakang klien. Untuk sesi yang kedua, kaunselor akan lebih kepada untuk meneraka isu klien.
Dan kerana pada masa ini klien telah bersedialah untuk menceritakan isu berkenaan kerana dia telah pun mendapat kepercayaan dalam sesi berkenaan ketika sesi yang pertama. Klien dan kaunselor akan sama-sama berbincang untuk menetapkan matlamat yang diinginkan oleh klien sendiri. Dalam sesi kedua ini juga akan berlaku di mana pengaplikasian teori realiti telah digunakan, iaitu yang pertama adalah pergi kepada quality word, apa yang klien inginkan dalam kehidupannya, di mana klien nak ibu bapanya terima cinta dia dengan teman lelakinya. Tetapi untuk picture album adalah di sebaliknya, cinta klien tidak direstui atau diterima oleh ibu bapanya. Total behavior klien adalah klien telah cuba untuk bunuh diri. Kemudian konsep 5 basic need juga telah diterangkan oleh kaunselor, di mana yang pertama survival, love and belonging, power, fun and freedom. Untuk 5 basic need iaitu di mana survival, love and belonging, power, fun and freedom. Untuk survival iaitu apa yang klien perlukan untuk meneruskan hidup. Misalnya dari segi dia memerlukan teman lelaki untuk meneruskan kehidupannya. Love and belonging, klien juga memerlukan rasa kasih sayang dan dihargai. Dan untuk power ialah klien tidak berupayalah untuk mendapat apa yang diinginkannya kerana telah dihalang oleh ibu bapanya. Dan untuk fun adalah keperluan untuk rasa keseronokan, iaitu bercinta dengan teman lelakinya tapi tidak dirasakan kerana tidak diterima oleh ibu bapanya. Untuk freedom adalah di mana klien inginkan kebebasanlah untuk bersama dengan teman lelakinya, tapi perkara itu telah dihalang oleh ibu bapanya. Untuk sesi yang ketiga adalah kaunselor telah pergi kepada konsep dengan meneraka WEP, di mana wants, doing, evaluate dan planning. Untuk wants adalah apa yang diinginkan oleh klien lah, yang sebenarnya, di mana klien nak ibu bapanya terima cintanya dengan teman lakinya. Doing pula adalah apa yang boleh dilakukan oleh klien agar dapat capai wants yang diinginkannya. Dan juga planning iaitu strategi yang boleh dicapai, yang ditarget, yang boleh dilakukan oleh klien sendiri. Planning juga melibatkan SEMIC, di mana simple, attainable, measurable, immediate, evolve, controlled by planner, committed to and consistently time. Untuk sesi ketiga juga homework telah juga diberikan kepada klien oleh kaunselor kerana untuk melihat perkembangannya untuk sesi yang seterusnya atau akan datang. Sesi yang seterusnya ialah sesi keempat, di mana kaunselor melihat feedback lah, hasil homework yang telah diberikan kepada klien ketika sesi yang ketiga, iaitu di mana ada perubahan baru klien dari segi pemikiran dan tingkah laku lah terutamanya, di mana pemikiran yang tidak rasional telah berubah lebih kepada rasional dan tingkah lakunya juga lebih kepada positif, iaitu niat yang cuba untuk bunuh diri juga tidak lagi dinyatakanlah atau mempunyai niat berkenaan lagi kerana klien mula sedar dengan tindakannya itu adalah tidak betul. Kemudian sesi keempat ni juga berlakunya termination, iaitu penamatan. Maka apabila klien dah dapat mencapai matlamatnya, kaunselor telah boleh menamatkan sesi berkenaan. Kemudian walaupun begitu, follow up tetap dijalankan oleh kaunselor untuk melihat perkembangan klien lah agar terus berkembang dan juga agar terus seimbang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahirah binti Hassan. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan intervensi kes klien menggunakan teori REBT. Okey, bagi sesi yang pertama, kaunselor harus membina hubungan bersama klien agar klien berasa selesa untuk bercerita dan berkongsi tanpa rasa segan dan malu. Selain itu, sesi pertama juga kaunselor menekankan tentang kerahsiaan. Dengan itu, boleh meningkatkan lagi kepercayaan klien terhadap kaunselor. Kemudiannya, dalam sesi pertama juga, kaunselor dan klien menetapkan matlamat yang ingin dicapai pada akhir. Pada sesi kedua, apa yang kaunselor lakukan adalah meneroka isu dengan lebih mendalam. Dengan menggunakan teori REBT, kaunselor kena kenal pasti A, B, C dalam diri klien. Itu A adalah peristiwa yang berlaku pada diri klien, B adalah kepercayaan klien, C adalah kesan dari segi emosi dan tingkah laku klien. Seterusnya, memberi kefahaman tentang isu yang berlaku kepada diri klien, yang mana B, kepercayaan klien yang memberi kesan kepada C, itu kesan dari segi emosi dan tingkah laku klien. Hal ini kerana dalam isu ini, klien melihat perasaan yang timbul dan tingkah laku yang dilakukan berpunca daripada A, itu peristiwa. Sebagai contoh, kaunselor menjelaskan kepada klien yang mana perasaan marah sehingga menyebabkan beliau cuba untuk terjun daripada bangunan bukan berpunca daripada ibu klien tidak merestui hubungannya bersama teman lelakinya, namun ia berpunca daripada kepercayaannya sendiri, iaitu klien merasakan ibunya tidak memahaminya dan tidak menyayanginya.
Di samping itu, kaunselor membuat disputing bagi mencabar pemikiran yang tidak rasional klien untuk mewujudkan kesedaran dalam diri klien. Setelah kaunselor melakukan disputing kepada klien mempunyai new filosofi di mana klien sedar tentang tindakan yang dilakukan adalah salah dan perasaan marah dan sakit hati dalam diri berkurangan. Bagi membantu klien, kaunselor melakukan satu teknik, iaitu teknik homework, yang mana kaunselor menjelaskan kepada klien bagaimana teknik homework ini berlaku. Itu klien harus menulis apa yang hendak dilakukan bagi mencapai matlamat yang diinginkan. Itu klien memilih untuk berkomunikasi secara baik dengan ibu bapanya tentang apa yang diingini. Okey. Dalam teknik ini juga, kaunselor menjelaskan kepada klien yang mana klien harus mencatat emosi, tingkah laku dan pemikiran yang berlaku di atas satu kertas yang sama semasa berkomunikasi dengan ibunya. Intervensi bagi sesi yang ketiga, di sini saya menulis dua, iaitu feedback daripada homework yang dilakukan. Sebagai contoh, klien berkomunikasi bersama dengan ibunya dengan nada yang baik, emosi lebih tenang dan tidak melakukan tindakan yang luar jangkaan ataupun luar kawalan lah, kerana lebih sedar akan kasih sayang ibu bapa dalam pelbagai bentuk, lebih terbuka menerima pandangan ibu bapa. Sesi yang ketiga, intervensi yang akhir sekali, iaitu memastikan matlamat sesi tercapai, yang mana klien ingin ibunya memahami dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Perkara yang dapat disimpulkan di sini, pengaplikasian teori dan teknik REBT dan realiti kepada klien dengan betul dapat menimbulkan kesedaran dan membantu klien untuk celik akal terhadap setiap pemikiran, emosi dan tingkah laku yang dilakukan. Justru itu, penggunaan teknik REBT adalah sangat berkesan kepada klien kerana ia dapat membantu klien merasionalkan pemikiran, tingkah laku dan emosi serta dapat membantu individu dari terus beranggapan negatif dan berasa murung. Di samping itu, penggunaan teknik realiti juga memberi impak yang positif kepada klien, di mana klien dapat mencapai autonomi dan kematangan agar dapat melepaskan sokongan persekitaran dan menggantikan dengan sokongan dalaman. Dengan teknik dan intervensi yang dijalankan kepada klien, dapat membantu klien untuk mengatasi isu yang akan mendatang dengan lebih baik.